Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung semula subtopik 5.5 untuk elektrolisis. Sekarang kita tengok dahulu tujuan penyaduran logam. Okay. Jadi yang pertama ditunjukkan di sini. Tujuan yang pertama adalah untuk menghalang proses pengaratan. Di mana proses pengaratan ini berlaku secara semula jadi. Biasanya disebabkan oleh elemen-elemen yang ada dalam persekitaran, contohnya kehadiran oksigen dan juga kehadiran air. Semakin lembab satu persekitaran, semakin mudah untuk berlakunya pengaratan. Dan biasanya kawasan-kawasan yang berada di tepi laut, kawasan pantai, pengaratan juga adalah lebih tinggi kerana wujudnya ion-ion garam yang boleh juga meningkatkan kadar pengaratan. Jadi di sini ada contoh-contoh bahan yang biasa kita lihat yang menggunakan kaedah penyaduran. Kita ada tin. Tin biasanya dibuat daripada besi dan disadurkan dengan timah stannum supaya tidak berlaku pengaratan. Kalau berlaku pengaratan mungkin boleh merangsang penyakit tetanus kacing gigi. Sama juga dengan paku. Paku juga disadur supaya dia lebih tahan lama. Okey, tujuan yang kedua adalah untuk menjadikan permukaan lebih menarik. Kita manusia ni memang suka pada sesuatu yang menarik, termasuklah juga sesuatu yang berkilau. Jadi biasanya selepas kita lakukan proses penyaduran, kita akan dapat hasilkan bahan yang lebih berkilat. Hasil daripada penyaduran logam-logam tertentu. Okey, sekarang kita tengok pula proses penulinan logam. Di mana logam mengandungi berdasing yang boleh ditulinkan melalui kaedah elektrolisis, kaedah pemindahan menggunakan elektrik. Sekarang ni kita ada contoh 1 liter. Tengok liter ini. Yang pertama sekali kita ada bateri. Ini adalah sumber elektrik kita. Kalau ikut pada simbol ni kita ada 3 bateri. Jadi ini plat yang pendek mewakili cas negatif. Manakala plat yang panjang ini mewakili cas positif. Dari situ kita tahulah bila kita sambungkan liter ini dengan wire. Yang pertama kita ada rheostat. Tugas dia untuk mengawal jumlah arus elektrik yang mengalir. Kemudian disambungkan kepada elektrod. Jadi apabila elektrod ini disambung pada terminal negatif, maka dia bercas negatif, dinamakan sebagai kathod. Jadi di sini kalau tengok pada rajah kita gunakan rod argentum tulin sebagai kathod. Kemudian plat positif ini, plat yang panjang ini disambung pada emitter. Jadi emitter tujuan dia untuk menunjukkan berlakunya pengaliran arus, di mana jarumnya akan terpisung jika ada arus dan disambungkan pada satu elektrod. Jadi oleh kerana dia disambungkan pada terminal positif bateri, maka dia menjadi anode. Di mana anode ini bercas positif. Jadi yang digunakan di sini, anode di sini adalah rod argentum tidak tulin. Jadi dalam proses penulinan, kamu kena ingat anode mestilah sentiasa logam yang tidak tulin. Dia mestilah sentiasa logam yang tidak tulin. Okey, di sini oleh kerana kita nak tulinkan argentum, tulinkan argentum ni, jadi sama sebenarnya konsep dengan penyaduran tadi. Jadi kita nak pada anode ini, argentum akan bertukar daripada atom argentum menjadi ion argentum. Maka kita mesti menggunakan larutan elektrolit yang ada unsur argentum.
Jadi di sini sebagai contoh kita gunakan argentum nitrat. Jadi secara umumnya bila kita lengkapkan litar, kita pasang switch ini lengkapkan litar, maka arus akan mula mengalir dan atom-atom argentum yang ada pada anode ini dia akan mendermakan elektron dia. Elektron itu akan mengalir dalam litar ini pergi sampai ke rod argentum dan atom tadi akan bertukar menjadi ion argentum. Ion argentum tadi akan bergerak pergi kepada katot yang bercas negatif sebab ion argentum bercas positif. Dan dia akan menerima elektron daripada katot ini dan dia akan bertukar semula menjadi atom argentum dan dia akan melekat pada bahagian permukaan argentum yang tulen ini. Maka kita akan dapat atom argentum tulen yang akan semakin menebal pada sebelah katot, manakala pada sebelah kiri akan berlaku penghakisan. Dia akan jadi semakin kecil, semakin nipis kerana atom argentum telah bertukar menjadi ion argentum dan masuk ke dalam larutan elektrolit, larutan argentum nitrat. Kita tengok sekarang ni elektrolit merupakan larutan sebatian yang mengandungi ion-ion logam yang ditulenkan. Jadi kalau kita nak tulenkan argentum, dia juga mesti ada unsur argentum. Contohnya adalah larutan argentum nitrat yang telah kita bincangkan tadi. Okey, manakala pada katot pula mestilah logam tulen. Contohnya argentum tulen, ion argentum tertarik pada rod argentum tulen dan menerima elektron daripada katot untuk membentuk atom argentum yang akan mendap pada rod argentum. Jadi ion argentum pada katot akan menerima elektron dan akan bertukar menjadi atom argentum dalam bentuk terpecah. Jadi ini adalah rasionalnya. Kita mesti gunakan katot argentum untuk pastikan logam tersebut tulen. Kalau kita gunakan katot daripada jenis logam lain, maka kita tidak menyelesaikan masalah. Dia menyebabkan pergabungan di antara logam lain tersebut dengan argentum yang nak kita tulenkan. Jadi itu merugikan kita lah. Jadi mesti kita gunakan argentum tulen juga. Okey, pada anode, rod argentum tak tulen, atom argentum tak tulen akan larut dan membentuk ion argentum positif. Jadi atom argentum selepas dia mendermakan elektron dia akan bertukar menjadi ion argentum. Dan benda-asing ini dia akan terpenaplah di bawah katot ini. Ini yang bahan-bahan yang melekat pada sebatian logam argentum ini. Mungkin daripada bijinya dan sebagainya lah. Jadi itu untuk penulenan logam. Ini contoh ya, kalau kita buat dalam amat. Okey, selanjutnya kita tengok pula untuk proses pengekstrakan logam. Contoh diberikan pengekstrakan aluminium daripada boksit. Boksit ini merupakan biji boksit, biji untuk aluminium. Aluminium wujud dalam sebatian ini. Dan ini dilakukan secara industri sebab kita nak dapatkan badan aluminium yang tulen untuk digunakan di rumah, di industri, untuk pembuatan dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok pada gambar rajah ini, yang pertama sekali, kita tengok daripada sumber tenaga elektrik kita ada terminal positif. Terminal positif ini akan menjadi anode. Kemudian pada dasar tangki ukuran ini disambungkan dengan terminal negatif. Maka bahagian bawah ini akan bercas negatif, maka dia merupakan katot. Jadi di sini dia gunakan katot karbon. Kenapa karbon? Karbon murah dan dia boleh mengalirkan arus elektrik.
Okey, di dalamnya diisikan dengan larut aluminium oksida lebu. Kemudian larut dalam elektrolit kriolit. Jadi ini elektrolitnya adalah bahan untuk membenarkan pengaliran cas. Dan secara umumnya kita faham di sini kita anode ni saya sebelum tu anode ini juga menggunakan karbon. Jadi kena ingat aluminium merupakan logam. Jadi bila dia merupakan logam, dia menghasilkan ion yang bercas positif. Dan ion yang bercas positif dia akan tertarik kepada katot. Sebab katot dia bercas negatif. Jadi sebab itu awak boleh lihat di sini aluminium lebur berada di bahagian bawah. Bahagian atas ni apa sahaja yang bercas negatif akan tertarik kepada anode ini. Anode yang bercas positif. Sekarang kita tengok penerangan secara bertulis daripada katot, ion aluminium katot bahagian bawah ni akan menerima elektron dan ion aluminium akan bertukar menjadi atom aluminium. Ini dalam keadaan tulen aluminium sahaja. Manakala pada anode ion oksida akan mendermakan elektron dia dan akan bertukar menjadi atom oksigen. Maksudnya oksid ini adalah bahan gabungan aluminium dan juga oksigen, aluminium oksida. Okey, jadi atom oksigen dan atom oksigen dia bergabung. Kedua atom oksigen terbentuk, dia akan membentuk molekul oksigen dan dianya dalam keadaan gas. Ini adalah keadaan gas oksigen, O2. Okey, sekian untuk subtopik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.